Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Sahabat-sahabat yang dikasihi, kita mulakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamil malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rahmat, pintu kefahaman dan juga pintu agar kita mengingat segala apa yang kita belajar dan kita boleh beramal dengannya dengan penuh kebaikan. Jadi insya-Allah ini adalah tanda-tanda ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, tajuk kita hari ini adalah aurat wanita, solekan dan juga pergaulan. Okey, jadi kita mulakan dengan beberapa kategori, iaitu yang pertama tentang aurat wanita itu sendiri. Di mana aurat wanita ini adalah kehormatan ataupun maruah wanita. Jadi kita sebut kepada anak-anak kita ataupun kepada orang yang kita kenal. Jadi kita tekankan bukan sahaja aurat-aurat tapi ia adalah sesuatu yang berkaitan tentang maruah. Dan maruah ini adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana semua wanita muslimah apabila dia menutup aurat, dia sebenarnya sedang memberitahu kepada orang lain bahawa dia ini telah dimiliki. Ya, okey, siapakah pemilik dia? Pemilik dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang sangat indah apabila kita ini sebagai wanita muslimah, walaupun kita berkahwin kan, walaupun kita ada keluarga, jadi kita tahu nanti kita ini adalah wanita hati kita dimiliki, tapi bukan itu yang sebenar-benarnya, kerana hakikatnya wanita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agung serta anggunnya wanita ini, dan apabila kita sebut berkenaan tentang aurat ataupun kehormatan, kerana dia menjadi maruah kepada orang-orang lain. Jadi maruah kepada Islam. Dia menjadi maruah kepada Islam, dia menjadi wakil kepada Islam itu sendiri. Sebab kalau kita lihat kaum wanita ni berbeza dengan kaum wanita yang bukan Islam. Dari jauh lagi kita dah boleh kenal pasti dah mana dia wanita muslim, mana dia wanita yang bukan muslim kan. Jadi tak secara langsung tingkah laku kita itu, sikap kita, peribadi kita itu akan mudah dicam ataupun dikenal oleh orang-orang lain. Jadi itulah yang dikatakan aurat ini dia berkait rapat tentang maruah. Okey. Jadi apabila kita sebut tentang aurat wanita, jadi aurat wanita ini ada beberapa kategori. Pertama, aurat ketika sembahyang. Baik, siapa-siapa yang dah ada buku Wanita Dambaan Syurga ini boleh buka muka surat 312. Seronok kalau kita dah ada buku ni kan. Jadi dia tinggal kita baca, kita hurai lagi dan kita boleh rujuk lagi dan lagi. Dah ada, dah senang lah. Okey. Buka muka surat berapa tadi? 312. Jadi kita ada yang pertama aurat ketika solat. Yang kedua aurat ketika bersama dengan suami. Kemudian yang ketiga adalah aurat ketika bersama wanita-wanita muslimah. Yang keempat aurat ketika bersama wanita bukan Islam. Yang kelima adalah aurat ketika bersama lelaki yang mahram. Dan yang keenam iaitu yang terakhir adalah aurat ketika bersama lelaki asing. Ada satu lagi yang ketujuh, aurat wanita tua. Okey. So jadi ada 7 kategori aurat yang akan kita bincangkan hari ini. Okey, kita jangan tunggu lagi masuk kepada aurat ketika solat. Kita highlightkan aurat ketika solat kerana solat ini adalah ibarat latihan kepada kita 5 kali sehari. Jadi mana-mana aurat yang dalam solat yang kita perlu jaga, jadi seolah Allah melatih kita, inilah aurat engkau yang engkau kena jaga. Okey, jadi ketika sembahyang aurat kita adalah keseluruhannya kecuali muka dan juga tapak tangan, belakang dan depan. Sebahagian ulama disebut tapak tangan saja. Dia kata kafain tu dia maksudnya bahagian tapak tangan. Tapi kita faham ulama kita adalah di kedua-duanya. Maksudnya pergelangan tangan depan dan juga di bahagian belakang lah. Okey.
Jadi sekiranya dalam solat, wanita itu dia memakai pakaian yang agak licin, jarang ataupun ketat sehingga menampakkan susuk tubuh dia, ataupun dalam kulit dia, warna kulit dia tu boleh nampak dengan kain telekung ataupun kain tudung yang dia pakai. Contohnya apa, mm, kalau kulit ya nampak dia tak sah lah, sebab kat situ dia perlu ditutup. Jadi daripada sudut hukum berpakaian, wanita yang solatnya memakai pakaian yang agak jarang, licin ataupun ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh tanpa terlihat warna kulit, hukumnya adalah makruh. Okey. Jadi hukum dia tadi adalah makruh. Jadi solat dia sah ke tak? Sah, tapi kurang pahalanya sebab makruh, kerana dia tidak sempurna dalam menutup aurat tersebut, ya. Okey, jadi kalaulah dia pakai kain telekung itu di hadapan orang lelaki yang bukan mahram, maka hukumnya adalah haram, ya. Okey, sebab dia boleh menampakkan susuk tubuh badan dia. Okey. Baik, yang kedua adalah aurat ketika bersama-sama dengan suami. Sekiranya suami isteri itu berdua-dua sahaja, maka tidak ada aurat antara suami dan isteri. Tidak ada yang perlu ditutup. Kalau tidak ada orang, ya. Oleh itu, hukum untuk suami melihat seluruh tubuh badan isterinya, termasuk isteri melihat tubuh badan suami secara keseluruhannya adalah harus, ya. Okey. Namun daripada sudut kemaluan, jadi bila kemaluan ini hukumnya adalah makruh tanpa sebab, ya. Jadi kalau ada sebab perkara yang perlu dihilangkan, sakitnya ke atau najis ke dan sebagainya, maka yang itu harus hukumnya. Okey. Muawiyah bin Haidah dia menceritakan bahawa dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tanya, ya wahai Rasulullah, bagaimana aurat kami ni? Dia kata, apakah boleh dilihat oleh orang lain? Maka baginda menjawab, jagalah auratmu kecuali terhadap pasanganmu, ya, atau hamba abdi milikmu. Okey. Dan aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana pula kalau ramai orang mandi di tempat awam? Ini kita mandi dekat swimming pool, kan? Mandi dekat tepi laut ke, kalau di Malaysia tepi sungai dan sebagainya. Okay, baginda menjawab, berusahalah seboleh mungkin agar mereka tidak melihat auratmu. Jadi kita kena rancang, ya tuan-tuan puan-puan, rancang mungkin elok berpakaian dengan pakaian yang labuh warna hitam. Biasanya kalau warna hitam kita masuk dekat dalam air tu tak berapa ketara sangatlah, ya. Okey, jadi agak kita nampak jenis kain lah pula. Kalau warna hitam, kain lycra confirm nampak melekat terus ke tubuh badan, kan. Kalau yang nipis pun sama juga, ya. Jadi Nabi sebut bukannya tak boleh pergi ke tempat permandian awam tu, pergi ke swimming pool, pergi ke tepi pantai semua, bukan tak boleh. Boleh, tapi berusaha agar orang lain tidak melihat auratmu. Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, bagaimana jika orang mandi itu bersendirian? Jadi kalau dia sendiri-sendiri mandi, maka baginda menjawab, haruslah dia rasa malu kepada Allah daripada malu kepada orang lain. Jadi dia ada rasa malu sebab dia tahu bahawa Allah sentiasa melihatnya. Okey. Baik, seterusnya kita pergi yang ketiga, aurat ketika bersama dengan wanita-wanita yang muslimah. Jadi apabila dia sesama dia, kita sesama kita, maka kita punya aurat yang boleh didedahkan ialah kepala, tengkuk, ya, lengan, betis dan sebagainya. Ya, jadi okey. Kalau kita tahu bahawa dia antara pinggang, antara lutut dengan pusat lah, tu asas dia, antara pusat hingga lutut. Tapi tak bermakna wanita itu boleh mendedahkan dia punya payudara atau buah dada kepada kawan-kawan dia. Sebab di sini ada adab kita pula, kan, mengikut adat setempat. Jadi kita tahu itu adalah dia punya limit ataupun had. Dan kalau kita buah dada ini kenapa diletakkan supaya dia bukan aurat, ya? Sebab ada waktu dan tikanya kita akan menyusukan anak, kan.
Jadi bila kita menyusukan anak tu, kita nak mengelak lah, kita nak betulkan kedudukan, lepas tu nak pastikan anak tu bila menyusu dia bernafas dengan baik. Okey, jadi kadang-kadang dah main sumbat aja, anak-anak tu punya hidung tersepit lah pula kan. Jadi kat situ diharuskan, walau bagaimanapun diambil daripada fatwa negeri Kedah yang telah diputuskan. Dia kata aurat sesama wanita ini adalah ikut wanita yang menjalankan pekerjaan sebagaimana biasa seharian dia. Dia aurat yang dibenarkan ialah kepala dia, maksudnya dia tak pakai tudung, sampailah tengkuk, okey, sampai tengkuk, leher, kemudian lengan, lepas tu betis sebelah bawah kan, okey, dan sebagainya. Okey. Baik, macam mana pula aurat ketika bersama wanita bukan Islam? Okey, yang ini memang timbul di mana saya masa menjadi prinsipal dulu, sebab kita ada pelajar-pelajar kita yang tinggal di asrama bersama dengan orang non-Muslim. Okey. Kita tengok dulu apakah pendapat Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, Imam Al-Qurtubi dan mazhab Syafi'i. Dia menyatakan asas aurat wanita ketika bersama dengan wanita yang bukan Islam adalah keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Sama sebenarnya dengan lelaki ajnabi. Ya. Jadi ini diambil daripada beberapa dalil lah, daripada ayat Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis. Ya. Tapi dalam situasi sekarang, masalahnya macam pergaulan. Pergaulan dengan wanita yang berlainan agama sangat luas dekat kolej-kolej, dekat sekolah, dekat asrama, tempat bekerja dan sebagainya. Maka ulama' telah berijtihad semula. Jadi dia mendapati bahawa aurat wanita muslimah dengan wanita bukan Islam adalah pada kadar biasa yang ditutup oleh seorang wanita ketika berada di rumah. Okey. Jadi antara ulama' yang menyatakan pendapat sedemikian adalah Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dan Imam Al-Fakhr Razi. Pandangan ini juga bertepatan dengan fatwa negeri Kedah. Jadi alhamdulillah buku Wanita Dambaan Syurga ini dia akan ambil petik fatwa-fatwa yang sedia ada lah dekat negara kita ni. Okey. Kalau Kedah dah keluar dia akan pakai. Kalau tak ada dia akan ambil yang Selangor punya. Kalau tak ada tengok mana yang ada. Jadi itu yang saya seronok sangat dengan buku Wanita Dambaan Syurga ini, dia at least dia ada dalil, dia ada rujukan ya. Okey. Dan maksudnya macam kita sesama kalau kita berada biasanya buat kerja dekat rumah, macam yang samalah dengan wanita bersama wanita tadi, perasan tak jadi cuba kita bayangkan kalau kita dengan apa orang kata tu wanita non muslim yang bila kita telah masuk Islam kan. Jadi kita dengan kakak kita, kakak ipar kita ke apa ke kan, tapi kakak ipar kita belum muslim lagi. So kita duduk dalam satu rumah. Jadi inilah dia, tapi ada had dia. Jadi di mana bila dia bekerja dekat dalam rumah tu pekerjaan seharian, jadi dia dibenarkan tengok kepalanya dengan tengkuknya, lengan, betis dan sebagainya. Dia sama dengan perempuan muslimah itu tadi. Okey, namun keharusan aurat tersebut disandarkan kepada beberapa syarat. Di syarat yang pertama adalah adanya keperluan untuk mendedahkan aurat sebab dia berkongsi bilik. Kan, jadi bila berkongsi bilik tu takkan dia nak tutup aja sepanjang masa, payahlah dia kan. Okey. Kemudian wanita bukan Islam tersebut diyakini boleh menjaga rahsia dan juga maruah wanita Islam. So ini telah difatwakan kembali. Jadi untuk dengan wanita bukan Islam, the current one adalah aurat yang dibenarkan seperti kepala, tengkuk, lengan, betis dan sebagainya sama dengan seorang wanita ketika berada di rumah. Okey ya. Okey, jadi sekarang ni masalah yang berlaku adalah kebanyakan perbincangan actually kalau mereka yang terlibat dengan bidang-bidang penyiaran ya, bidang-bidang seni dan sebagainya, apa yang kita dengar adalah wanita non muslim terkadang dia lebih menjaga aurat wanita muslim berbanding dengan jurusolek yang muslim. Saya pernah kata tanyalah sahabat-sahabat kita yang masuk Islam kan. Jadi saya kata macam mana awak punya, yalah kan awak kan pelakon, so lepas tu dalam keadaan macam ni siapa yang banyak membantu awak lah untuk menjaga aurat. Dia kata surprisingly
yang bantu dia untuk menutup aurat. In fact yang berhijrah ni pun, artis-artis yang berhijrah, dia kata yang banyak membantu dia, memahami dia sungguh-sungguh lah untuk tutup aurat adalah orang yang bukan Islam. Dia akan tanya, boleh ke awak macam ni, saya tutup ya, saya tutup ya. Jadi dia boleh cari ruang untuk tutup. Dia kata kadang-kadang wanita Islam ni buat-buat tak faham. Dia dulu macam dia kata, takkan saya nak buka kot. Dia kata, alah sikit je. Dia kata, kan. Jadi menakutkan kan. Dia kata di sini, tengok. Namun sebaliknya yang terjadi kini bukan wanita bukan Islam yang mendedahkan fitnah wanita muslimah. Akan tetapi wanita muslimah itulah sendiri yang mendedahkan fitnah bagi sahabat-sahabatnya. Itu yang kita kena jaga. Jadi jagalah kita kepada menjaga maruah wanita muslimah yang lain. Kita sebab mungkin dah terbiasa jadi kita terlupa kod. Kan jadi kita ingat-ingatkan sekarang ini. Okey, aurat ketika bersama dengan lelaki yang mahram. Maksudnya lelaki yang mahram itu lelaki yang tidak boleh berkahwin dengan kita. Jadi asasnya adalah antara pusat hingga lutut. Okey, jadi asas dia sama macam yang tadi perempuan dengan perempuan ya. Namun begitu bagi mengelakkan fitnah, maka aurat yang harus diperlihatkan hanyalah pada kadar kebiasaan biasa dilihat ketika wanita berada di rumah. Dia kembali balik kepada fatwa daripada negeri Kedah tadi, iaitulah kepala, tengkuk, leher, lengan, betis ya. Okey, dan sebagainya. Elakkan diri daripada pakaian-pakaian yang boleh membangkitkan syahwat lelaki even yang mahram dengan kita hatta di rumah sendiri ya. Okey. So sebab kita tahu banyak sekarang kes pedofilia, kes sumbang mahram ya, dan sebagainya lah, rogol anak, macam-macam lagi yang sangat pedih kita dengar. Maka aurat ini perlu menjadi satu pegangan ya yang kita perlu jelas dan bertegas dengannya. Okey. Jadi mahram yang disebutkan ini apa? Yang pertama, ayah dan ke atas. Siapa yang atas ayah? Atas ayah adalah datuk kita. Atas datuk, moyang kita. Atas moyang, moyet kita. Itu dia sampel. Dia kan monyet, dia moyet. Okey, sampai ke atas. Lepas tu moyang, moyet. Okey. Yang kedua adalah ayah mertua. Ya, okey. Yang ketiga, anak-anak lelaki dan ke bawah, cucu, cicit. Kemudian anak-anak lelaki suami. Bila kita berkahwin dengan suami kita, ada anak-anak lelaki dia kan. Yang tu okey. Tapi kalau menantu, kan kita kahwin dengan suami kita dah ada anak dah. Jadi suami kita ni ada anak perempuan. So anak perempuan dia dengan kita, of course lah, kita perempuan dengan perempuan kan. Tak ada isu aurat. Tapi yang perempuan itu nanti dia akan berkahwin. Dia bawa menantu. So maksudnya menantu itu dengan kita tak boleh tengok aurat kita. Ya, okey. Baik, saudara lelaki kandung atau seibu atau sebapa. Ya, okey. Jadi kita saudara lelaki kandung maksudnya kita seibu sebapa lah. Atau adik-beradik kita yang satu ibu. Atau adik-beradik kita yang satu bapa. Okey. Seterusnya yang keenam, anak saudara lelaki. Maksudnya anak kepada kakak kita, anak lelaki kepada adik kita, yang itu dia boleh tengok aurat kita lagi. Next adalah anak saudara dari saudara perempuan. Itu yang samalah, anak saudara yang lelaki dengan anak saudara dari saudara perempuan. Jadi kita ada adik perempuan, anak dia yang lelaki, okey. Tapi bukan kita punya ipar ya. Okey. Kemudian keluarga susuan. Keluarga susuan itu sama macam yang ni juga. Ayah dia ke atas, kemudian dia punya adik-beradik ya. Okey. Kemudian next adalah aurat ketika bersama lelaki asing. Jadi yang ini sama macam kita dalam solat itu tadi, semuanya kecuali muka dan kedua tangannya hingga ke pergelangan tangannya. Jadi Imam Ash-Shirazi dia petik satu apa kata hujah lah. Dia kata adapun wanita yang merdeka maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangannya, dan Imam Nawawi menambah hingga pergelangan tangan berdasarkan beberapa dalil. Okey. Jadi oleh yang demikian kewajipan kepada kita lah untuk menutup aurat kita menurut
beberapa keperluan dan juga orang yang berada di sekitar kita. Okey, akhir sekali adalah yang ketujuh, aurat wanita tua. Okey. Wanita tua yang dimaksudkan di sini ialah wanita yang telah menopause melebihi 6 bulan, ya, dan tidak ada syahwat, ya. Okey, tapi kalau menopause ada syahwat tak boleh juga, ya. Jadi aurat wanita ini adalah seluruh tubuh badan yang ditutupi dengan pakaian ringkas biasa beserta tudung. Okey. Imam Muhammad Abu Zuhrah dalam kitabnya Usulul Fiqh dan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya menerangkan maksud ayat ini dengan menyebut bagi wanita biasa mereka perlu berpakaian lengkap dan memenuhi ciri-ciri tertentu, ya, seperti kain yang tidak terlalu nipis, tidak jarang. Adapun bagi wanita yang telah tua, iaitu yang mereka telah berhenti haid dan tak ada syahwat lagi, diberi kelonggaran untuk mereka memakai pakaian biasa yang ringkas beserta tudung. Jadi maksudnya pakaian ringkas biasa beserta tudung ni, kalau kita dekat rumah ini pakaian macam baju kebaya, baju kurung, baju kedah. Kalau baju kedah tu kan baju yang biasa. Kita pakai dengan kain batik, lepas tu sarung tudung. Jadi macam nampak biasa, baju yang biasa. So yang itu dibolehkan, ya, sampai lengan tu kadang-kadang expose kan. Okey, yang itu dibiasakan. Jadi at least dia kena ada tutup lah juga. Ya, kalau dia tutup letak towel ke apa ke, jadi ringkas, tidaklah terlalu cover sebagaimana yang biasa. Sebagaimana kita wanita-wanita biasa. Jadi batasan aurat yang ditetapkan ini adalah bertujuan untuk menjaga kesucian serta maruah wanita. Okey, sebab hari ini kita tahu kan ada banyaklah kadang-kadang orang-orang ni kita tak faham. Dia tengok aurat kita yang dia bayangkan benda lain lah pula kan. Jadi dia bukannya kita ini menggoda sangat, tapi yang ada dalam kepala otak dia tu. Jadi di situ yang kita perlu jelaslah. Baik, kita tengok pula yang kedua tentang pergaulan wanita dengan lelaki asing. Okey, jadi wanita ini ada beberapa keharusan untuk dia bergaul. Ya, perkara yang mengharuskan untuk dia bergaul dengan lelaki asing adalah pertama, keperluan menuntut ilmu dan bekerja. Jadi yang itu dibenarkan apabila dia bergaul lah dengan lelaki. Maksudnya di situ ada keperluan. Dia nak belajar ni, cikgu dia lelaki. Begitu. Dia bekerja, bos dia adalah lelaki. Ya, okey. Tapi kalau sampai dia keluar berdua-dua dengan bos dia outstation dan sebagainya, yang itu seboleh-bolehnya dielakkan. Ya. Kalau boleh jangan terus berhubunglah dengan lelaki. Kalau nak berhubung terus dengan lelaki boleh, tapi ajak sekali sama ada kawan, teman ataupun dengan suami kita sendiri. Ya, okey. Kemudian yang kedua adalah keperluan perubatan. Saya faham sebab saya dulu prinsipal masa pegang jawatan tu kita banyak buat meeting dan juga training. Ya, kita buat latihan-latihan. Jadi kita terpaksa kadang keluar pergi berdua dan biasanya saya akan bawa saya punya staff ataupun kerani dan alhamdulillah lah kita bekerja tu dekat tempat persekitaran yang memahami. Jadi saya kata saya kena cari teman. Dia dah faham lah. Saya nak pergi tak boleh nak berdua je kan. Okay, so dia akan faham. Jadi kalau boleh, kalau tak faham cubalah fahamkan, ya, sebab kita prevention is better than cure kan. Okey. Kemudian yang kedua, keperluan apa lagi yang kita boleh bergaul dengan lelaki yang asing adalah keperluan perubatan, ya. Okey, keperluan perubatan kerana bila kita sebut perubatan ini dia berkaitan dengan nyawa kita lah. Okey, tapi of course cuba cari dulu doktor-doktor wanita. Okey. So kalau tidak boleh barulah situ ada orang kata tu ruang dibenarkan dalam Islam untuk kita berubat dengan doktor-doktor lelaki. Okey, yang ketiga adalah bila kita boleh berhubung adanya keperluan nikah kahwin dan juga silaturahim. So kalau hari raya kan kita berjumpa, minta maaf dan sebagainya, kita bertandang, ya. Kita tetamu, okey. So jadi situ dibenarkan untuk bersilaturahim dan juga keperluan nikah kahwin. Maksudnya kita ziarah, kita nak tengok
bakal pasangan kita kan, bakal isteri tu, jadi kita nak jumpa. So kita boleh berjumpa tapi bukan di luar, bukannya dating, tak ada istilah itu. So dia boleh untuk berusaha macam silaturahim itu juga. Dia kena datang ke rumah sama kan, tanya khabar depan mak ayah dia. Okey. Baik, seterusnya adalah yang keempat, pada keperluan muamalat. Okey, saya laju ke boleh boleh lagi? Boleh ya? Tak terlalu laju ya, okey kan? So bisa kata kalau ada soalan ke apa ke boleh tanya di sini. Alright. Okey. Jadi keperluan muamalat. Apa maksud keperluan muamalat? Keperluan muamalat adalah yang berkait rapat tentang persatuan ataupun jual beli ya, ataupun kita nak buat aktiviti, kita nak menggerakkan bisnes, okey, perlu ada perbincangan, buat bengkel dan sebagainya lah. Okey, jadi sebab pada hari ini kita tahu bahawa wanita kebanyakannya di mana-mana dunia mereka menjadi penggerak ekonomi. Kalau di negara kita, kat negeri Kelantan sebagai contoh kan, Masya Allah, mereka ini jadi penjual lah, kadang jadi pelayan lah, jadi juru wang lah, juru kaunter lah dan sebagainya. Jadi ini semua dikategorikan sebagai dalam bidang muamalat. Ya. Jadi wanita tersebut boleh dia berperanan seperti itu, tapi dia still kena menjaga maruah dia, menjaga aurat dia tu yang tadi. Okey. Dan akhirnya adalah bila wanita ini, di tempat mana wanita ini boleh bergaul dengan lelaki, keperluan menjadi saksi dan juga kepentingan individu masyarakat dan negara. So yang ini agak umum, di mana dia boleh datang ke mahkamah, di mana ialah datang ke mahkamah dia bekerja jadi hakim lah pula kan. Dan satu lagi dia juga boleh menjadi saksi, kemudian dia juga menjadi pemimpin yang tertentu yang sebagaimana pimpinan-pimpinan kita ini bertanding kan, okey dan sebagainya. Jadi ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara. Kalau sebahagian daripada kita ini macam kita pergi mengajar kan, bekerja kan. Okey, itu tadi dah awal lah menuntut ilmu. Okey. Baik, kita lihat ada satu riwayat di mana ada diceritakan bahawa Uthman dan Umar, satu masa Saidina Uthman dan juga Saidina Umar, dia nak memasuki satu tempat ya. Jadi bila dia nak masuk tu, dia pun berkata, wahai kaum wanita, tutuplah diri kalian, kami akan masuk. Jadi di sini nampak betapa beradab, berakhlaknya mereka, mereka tahu batas-batas. Jadi mereka nak masuk tu maksudnya nak masuk ke rumah tersebut, mereka nak berbincang ya. Dan macam-macam lah, jadi dia nak sebelum masuk rumah tu dia bagi isyarat dulu supaya wanita itu, bagi peluang wanita itu untuk menutup aurat mereka. Okey. Jadi di sinilah dia kita ada dua benda yang kita dah sebut berkenaan tentang pergaulan antara lelaki dan perempuan dan kemudian juga aurat. Okey. Kita tengok pula bab bersalam antara perempuan dan lelaki asing. Okey. Jadi tidak ada nas ataupun dalil yang qat'i yang melarang lelaki dan juga perempuan itu tidak boleh bersalam. Tidak ada dalilnya. Maka daripada situ, maksudnya dalil qat'i itu dalil daripada Al-Quran lah. Ya. Walau bagaimanapun ada dalil-dalil yang lain yang dia memberikan bayangan bahawa bila seseorang itu bersentuhan, dia boleh mendatangkan syahwat. Memandang sahaja pun boleh mendatangkan syahwat, apatah lagi ya apabila dia dengan kita sebut sebagai orang kata tu sentuhan. Pandang aja tak boleh, apatah lagi sentuhan ya. Okey. So ada soalan nampak gayanya. Okey, bagaimana dengan aurat adik-beradik yang non-muslim? Okey, so tadi kita dah bincang. So, jadi adik-beradik yang non-muslim ini dia sama dengan yang muslimah tadi dengan dua syarat. Maksudnya yang biasa kita bekerja. Jadi dia boleh tengok kepala kita, bolehlah tengok rambut kita, boleh tengok leher kan. Asasnya tak boleh. Tapi kemudian apabila telah difatwakan kembali, telah dibincangkan kembali, jadi ada dia boleh melihat aurat kita yang kita biasa expose waktu kita kerja.
bila nak basuh pinggan kan kita akan lipat lengan kan. Jadi nampaklah sikit bahagian lengan kita ini. Jadi tak apa, tak ada masalah. Okey, tapi dengan syarat. 2 syarat itu tadi. Apa syarat dia? Syarat yang pertama, kita memang kena ada duduk sama dengan dia, ya. Kemudian yang kedua, dia boleh menjaga maruah kita. Okey, jadi itu yang 2 syarat tersebut. Okey, kemudian ada lagi soalan. Bagusnya, Ustazah, bagaimana kalau kita mengangkat takbir semasa solat dan nampak sedikit bahagian atas pergelangan tangan dan lengan? Sah ke solat? Seandainya sengaja, batal solat itu. Ya? Okey, sebab dia sengaja mendedahkan, exposekan aurat dia. Oh, panaslah dia kata, aku ada banyak gelang ni. Dia pun angkat tangan. Nampak tak kan? Okey. Jadi boleh batal. Memang batal. Tapi seandainya kalau dia angkat Allahu Akbar tu dia tak perasan. Dan bila dia angkat tu dia rasa sejuk je kena angin, baru dia betulkan sikit. Okey, segera ditutup auratnya itu maka dia tidak menjejaskan solat kita, ya. Okey. Baik, kita kembali balik kepada salam ini. Contohnya surah An-Nur ayat 31, surah An-Nur ayat ke-60. Kita baca sikit terjemahan surah An-Nur ayat 60. Mafhum ayat ini, dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti daripada haid dan mengandung, yang tiada syahwat atau keinginan untuk berkahwin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka, yakni dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Maksudnya dia tanggalkan pakaian tu bukan dia bogil, tak, ya. Tapi dia pakai pakaian yang biasa kalau orang kan dia luar dia jubah. Kalau orang-orang daripada Qatar ni dia tahulah dalam lap-lip kan. Luar tu dia jubah. So dia boleh je buka. Tak perlu pakai cover yang di luar itu. Okey. Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. So sebab itu tadi saranan itu tadi bagi perempuan itu dia kena begitu. Ya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain ke dada-dada mereka dan jangan nampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau anak-anak saudara lelaki mereka, ya. Kemudian kepada pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Okey. Jadi di sini majoriti pandangan daripada fuqaha, daripada kalangan sahabat, tabi'in dan sebagainya, mereka mengatakan tangan itu bukannya aurat, namun ia tetap haram dilihat apatah lagi disentuh. Maksudnya tangan tu bukannya aurat, tapi kalau dibelik, dipandang, dia boleh jatuh haram. Okey, boleh jatuh haram sebab berapa orang yang boleh termimpi-mimpi tengok, tangan dia cantiknya, halusnya, dia kata kan. Right, ya. Okey. Persoalan, adakah ini bermakna untuk wanita tua dah tak perlu pakai stokin? Ya, betul. Jadi kalau wanita tua, dia boleh ada excuse lah untuk tidak pakai stokin. Cuma kalau kita tengok di sini ayat Qurannya kata dia berlaku sopan itu adalah lebih baik. Jadi pilihan yang terbaik adalah dia pakai stokin. Begitu. Tapi kalau dia rasa tak boleh pakai stokin, tak apa. Sebab kadang-kadang orang wanita yang dah tua ini dia punya tapak dia berjejak pun dia tak perasan, kan, sebab dia punya saraf ke apa ke, ya. Saya ada kes di mana, bukan ada kes lah, kita pun pernah dengar kes makcik tu keluar daripada tandas, dia pijak ni tapi tak terasa pijak sampai jatuh, ya. Okey, jadi kalau macam tu kita memberatkan dia dengan memakai stokin, jadi dia boleh memberikan mudarat kepada dia lah, ya. Okey, tapi kalau dia okey lagi, dia rasa jalan pun bertapak pun okey lagi, maka pakai stokin itu lebih baik. Okey. Dia nak, kadang-kadang orang tua macam tu tak ingat letak stokin kat mana kan. Dah stokin tu dia ada laki bini, asyik pakai bininya je, laki je tak ada. Okey, jumpa bini, bini lain laki lain pula kan. Okey. Baik, alright. So bila diceritakan begini, Nabi Muhammad SAW tidak pernah bersalam tangan dengan perempuan asing. Walaupun termasuk satu event ataupun peristiwa yang sangat penting, iaitulah berbai'ah. Berbai'ah ni untuk melindungi Nabi, untuk berjuang bersama dengan Nabi, ya. Okey. Dan ada juga beberapa riwayat dia mengatakan Rasulullah SAW pernah
berjabat tangan dengan wanita-wanita asing. Tapi semua riwayat tersebut bila kita study balik, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah menafikannya. Ya, jadi tidak adalah riwayat yang jelas yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu pernah bersalaman dengan perempuan. Kalau ada pun Aisyah kata tidak. Ya, okey. Baik. Jadi dalam Fathul Bari, sebuah kitab, Ibnu Hajar Al-Asqalani dia menjelaskan perkataan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia pernah mengatakan tidak, ya. Okey, demi Allah. Jadi Sayyidatuna Aisyah dia pernah menyebutkan tidak, demi Allah, tangan baginda sama sekali tidak pernah menyentuh tangan wanita dalam bai'ah tersebut. Baginda tidak membai'ah mereka melainkan dengan mengucapkan, saya telah membai'ahmu tentang hal-hal yang kita sepakati. Okey, jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menyebutkan bahawa Sayyidatuna Aisyah, dia bila disebut tidak, demi Allah, Nabi tidak pernah menyentuh, maka ini menyangkal ataupun menafikan mana-mana juga riwayat ataupun hadis yang mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram ataupun menyentuh wanita yang bukan mahram. Malah ada banyak lagi hadis-hadis yang sebut betapa bahayanya ataupun hukuman ataupun seksaan bagi mereka yang menyentuh, memegang tangan wanita. Okay, contohnya riwayat Tabrani, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak daripada besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Okay. Kemudian begitu juga riwayat Malik, Nasa'i dan Tirmizi, sesungguhnya saya tidak pernah melihat saya tidak pernah berjabat tangan dengan kaum wanita. Malah ucapan saya kepada 100 orang wanita sama seperti ucapan saya kepada seorang wanita. Jadi maksudnya Nabi bila bercakap dengan orang perempuan, Nabi akan suara dia keraskan. Ya, dia akan kuatkan. Jadi dia tak adalah nampak manja, merengek-rengek, mengada-ngada, sekejap bunyi macam motor rosak, kan? Dia tak ada gitu. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, saya bertanyakan kepada baginda SAW tentang pandangan yang tak sengaja. Dia macam pandang perempuan tu terpandang gitulah kan. Maka baginda SAW memerintahkan saya agar segera memalingkan pandangan saya ke tempat lain. Okay. Jadi kalau kita pandang pun nampak macam tu kan. Jadi pandang alih tempat lain. Untuk pandang face to face, boleh alih tempat lain. Kalau pandang dia punya profile, pandang Facebook, kan dia face bukan face to face, dia face to book. Jadi yang itu pun juga kena pandang tempat lain. Okey. Jadi di sini jelas bahawa dengan mengharamkan berjabat tangan berlainan jantina, dia lebih banyak faedahnya. Lebih banyak faedahnya. So saya alhamdulillah waktu sesi yang lepas saya pergi ke US. Ya. Jadi masa sebelum pergi ke US, sebab kedutaan US lah, embassy yang bawa pergi ke sana. Jadi dia sebelum kita berlepas itu, dia panggil kita dan bincang dengan kita apakah diorang punya budaya. So kalau jalan sebelah mana kan. Kemudian kalau berdiri dekat tangga, eskalator ke apa, berdiri sebelah mana. Lepas tu diorang biasa dengan budaya tips. Ya. Okey, jadi waktu itulah kita orang sama-sama di satu kumpulan, kita pun cakap dengan dia, kita pun ada kita punya budaya yang dia perlu respect. Iaitu kita minta dia bagi tahu pada pegawai ke liaison officer ke, tolong bagi tahu kami tidak bersalam dengan orang lelaki asing. Masya Allah. Jadi bila kita ke sana, diorang sudah being well informed. Jadi masing-masing letak tangan gini, ada yang buat begini, kan ada yang begini. Sebab dia dah faham dah. Kita dah cakap awal-awal. Jadi kita mesti ada lagi ventik kan. Dia sibuk cerita pasal budaya dia, kita pun kena bagi tahu budaya kita. Okey. Jadi kita pun bagi tahu juga kita kalau pergi ke rumah, sebab dia ada satu program tu, kita akan datang ke rumah dia orang lah, akan lepak lah macam tu kan. Jadi kita pun bagi tahulah kita tak biasalah dengan anjing. Ya. Okey. Jadi itu pun dia pun take note juga. Alhamdulillah. Pagi ni saya ada baca berita 4 ekor anjing mengejar seorang anak.
Jadi meninggal dunia. Dekat mana tu? Dekat Saudi. Tak tahu kat mana anjing siapa tu boleh ada pula dekat sana. Okey tuan-tuan puan-puan. Jadi di sini dalam tafsir Al-Azim, Ibnu Katsir menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang hamba-hambanya daripada mendekati zina. Maka salah satu daripada perkara yang bila kita larang bersalam itu adalah satu perkara yang boleh mengikut ataupun mematuhi, ya, menjayakan arahan Allah itu wala taqrabu zina, ya. Okey. Walau bagaimanapun ada beberapa perkara yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia ada dua fatwa lah. Okay. Yang ini berbeza. Nanti kita tengok huraikan. Kalau macam dalam fatwa An-Nazar wal Khulwah wal Ikhtilat. Maksudnya fatwa melihat bersendirian dan juga pergaulan. Dia menjelaskan haram lelaki berjabat tangan dengan perempuan asing. Ini kerana dengan bersalaman saja boleh menimbulkan fitnah. Dan fitnah yang paling hebat ialah menyentuh, okey, kulit perempuan asing. Sebab boleh aja dia bila dia menyentuh tu, dia cuba membelai, dia boleh merasa, kan. Sedangkan segala perkara yang boleh mengundang fitnah adalah dilarang. Jadi sebahagian kecil ulama dia mengharuskan. So majority tak, ya. Sebahagian kecil aja boleh. Sebahagian kecil yang boleh ni kita petik Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dialah yang membenarkan bersalaman tangan berlainan jantina dengan beberapa syarat. Okey. So apa syaratnya itu? Kita lihat ya. Ada soalan-soalan lagi. Terima kasih. Ya. Alright. Ustazah, kalau di rumah dengan anak-anak kita pakai baju sleeveless dan mungkin ada baju yang bahagian dadanya labuh terbuka di bahagian tengah, boleh ke ustazah? Okay. Kalau kita dengan anak-anak perempuan boleh, tapi kalau dengan anak-anak lelaki tolong elakkan sedikit, ya. Okey, tolong elakkan dan jagalah. So kalau misal kata labuh terbuka, kita tolong tutup. Melainkan kalau waktu itu kita nak tukar baju ke dan sebagainya, kan. Jadi anak kita tahulah anak kita tak adalah nak cover sangat, kan. Jadi maksudnya ada waktu kenapa kita nak buka macam tu. Okey, let's say mungkin panas, ya. Jadi kalau mungkin panas tu kita tutup sikit, ada siaplah selendang ke apa ke untuk kita tutup. Jadi anak kita pun tahu mak dia ini malu dan segan. Dan dia pun kita tak naklah benda itu yang dia nampak masuk ke dalam pemikiran dia dan sebagainya, kan. Okey. Jadi bolehlah. Okey, untuk anak-anak perempuan no problem pakai baju sleeveless. Ada baju bahagian dadanya labuh terbuka di bahagian tengah. Okey, tapi kalau kita tutuplah, jangan sengaja terbuka lah pula, kan. Tutup sikit, tutup. Okey. Baik, Ustazah, bagaimana pula dengan keadaan yang ipar lelaki berkongsi bilik dengan keluarga kita, termasuk dengan kita semasa travelling dan bila balik kampung beramai-ramai. Ipar, ada dalam hadis Rasulullah SAW disebut ipar kamu adalah maut. Ya? Jadi Sayyidatuna Asma pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia memakai pakaian di rumah. Maksudnya pakaian dia tu agak nipis. Ya, mungkin ialah musim panas, kan. Jadi dia pun berjumpa dengan Rasulullah pada waktu itu. Maka Nabi terus sound Sayyidatuna Asma radhiyallahu anha. Dia kata, wahai Asma, dia kata wanita ini perlu ditutup, menutup auratnya. Dia kata semua kecuali muka dan tapak tangan. Kenapa pula Sayyidatuna Asma? Sebab Sayyidatuna Asma ini kan kakak kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia adalah ipar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sound terus Sayyidatuna Asma untuk tukar baju dan juga cover di aurah. Dan kemudian Sayyidatuna Aisyah, dia pun tanya Nabi, walaupun ipar, dan kemudian kata Nabi, ipar itu adalah maut. Jadi maksudnya ipar tu lagi boleh mengumpan pergaulan-pergaulan yang tidak baik dekat dalam rumah sebab dia sangat dekat, kan. Okay. Baik, jadi apakah syarat-syarat tertentu untuk bersalaman, ya? Okey. Baik, pertama harus bersalaman tangan ketika tidak disertai dengan syahwat, rasa nikmat, rasa terangsang serta aman daripada fitnah. Sekiranya ada rasa syahwat, terangsang, haram hukumnya walaupun dengan mahram atau sesama jantina. Okay. So tadi siapa kalau ada yang travel, kan, so kita kembali balik pada soalan tadi, kan.
siapa yang travel, so try your very best. Kalau dekat dalam bilik tu dia macam ada partition sikit lah. Macam tu ya. So tetap jaga juga aurat. So partition meaning that kalau ada partition tu kita boleh bebas lah sikit untuk tidak pakai tudung. Tapi kalau tak ada partition ke apa ke, memanglah you all kena tidur semua kena pakai tudung. Pakai stokin lengkap-lengkap lah kan. Sebab yang kita jaga bukan daripada dia, bukan kita takut pada dia, bukan kita rasa cuak dengan dia. Yang kita ini kan milik Allah. Jadi kita kena jaga begitulah. Saya teringat dulu masa saya kecil-kecil, saya dah sekolah agama. Jadi saya pergi ke rumah nenek saya. Jadi kita tahu waktu tu ada kita punya apa tu pak cik yang kita tak boleh nak salam, merajuk dia orang semua. Lepas tu ada kita punya sepupu, sepupu lelaki semua. So saya tidur memang pakai tudung lah. Oh, waktu itu kena sindir. Tapi masa tu saya kata, ya Allah, I do this for your sake. I'm not doing this for them. Saya buat ni bukan kerana dia. Kalau buat kerana dia memang dah buka dah tudung tu kan. Tapi kita buat kerana Allah. Jadi sebab tu kena bagi kekuatan juga kepada anak-anak kita. Kalau ke mana-mana mereka pergi dan mereka buat benda itu kerana Allah. Jadi kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang suruh tutup itu pun adalah Allah. Okey, kita kembali balik kepada salam tadi. Salam yang pertama tak boleh ada perasaan, tak boleh nak ngada-ngada, gelesih-gelesih, dia ada rasa nak kembang-kembang syahwat tu, okey batalkan saja. Yang kedua, bersalaman tangan hendaklah pada tempat yang perlu sahaja. Okey, dia kata gini, tempat yang perlu sewaktu urusan kerjasama, tanda penghargaan tanpa menimbulkan fitnah. Jadi di sini dia ada sebut seperti di hari raya. Okey, tapi ini pandangan yang kecil, pandangan yang sedikit. Jadi pada saya still dekat Malaysia ni kita war-warkan kepada semua sahabat, hari raya bukan alasan untuk kita bersalam-salaman. Sebab semua majoriti tahu lelaki dengan perempuan ini kita tidak bersalaman. Kecuali kalau kita salam dengan nenek kita tu, yang dah tua tu. Kan? Okey, yang itu boleh ya. Okay, next, nombor 3, bersalaman tangan pada kadar yang tidak keterlaluan sebagai langkah berjaga-jaga kerana Rasulullah SAW tidak pernah bersalam dengan wanita asing. Ya. Jadi salam tu punya lama lah pegang sampai 3-4 minit. Tak boleh. Ya. Okay. Even 1 minit pun tak boleh. Kalau salam tu dalam 3-4 saat saja. Okay. Tapi ini pandangan yang kecil. So you all pegang pandangan yang mana ni? Okay, next adalah lelaki beriman yang menjaga agamanya seharusnya tidak menghulurkan tangan untuk bersalaman dengan wanita. Ya, okey. Jadi maksudnya kita ni sebagai seorang Muslim jangan duk sibuk hulurkan tangan terlebih dulu. Ya, sama ada lelaki ataupun wanita. Ya, okey. Next, yang kelima, syarat dia hukum bersalaman tangan dengan wanita hanya terhad dan khusus bagi sesiapa yang memerlukan saja dan ia tidak diperluaskan kepada umum demi menutup pintu kerosakan, menjauhi syubhah serta mengambil sikap berhati-hati. Macam mana ni Zaza? Ada ulama yang melarang, mengharam, ada ulama yang membolehkannya pula. Okey. So ringkasannya, kita tengok pula ringkasannya. Ulama berbeza pandangan dalam isu salam ini, bersalaman dengan berlainan jantina. Dan perbezaan itu jatuh kepada 2 pendapat. Satu pendapat majoriti iaitu tidak membenarkannya, manakala pendapat seterusnya adalah pendapat yang kecil. Sebahagian ulama membenarkannya tapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Apa syarat ni? Saya dah sebut tadi. Ya, tu yang menurut kata Dr. Yusof Al-Qaradawi. Jadi dia maksudnya dia kena tengok tempat dulu, lepas tidak ada syahwat lah pula kan. Kemudian dia tidak pada kadar yang tidak keterlaluan ya. Kemudian dia tidak memulakan dan sebagainya. Alright. Okey, jadi para ulama bersepakat mengatakan bahawa berjabat tangan dengan berlainan jantina bukanlah anjuran Islam, bukanlah adab Islam. Ya, okey. So dalam konteks masyarakat Islam Malaysia, macam mana ni untuk Islam Malaysia ya? Okay, isu ini tidak perlu diperdebatkan lagi sebab umum mengetahui lelaki dengan perempuan tidak boleh bersentuhan. Malah inilah yang lebih baik kerana dia akan menutup pintu fitnah dan gelora nafsu yang semakin parah dalam masyarakat kita. Okey tak?
Okey, baik. Selesai. Alhamdulillah. Alright ya. Okey. Jadi di sini wanita-wanita muslimah kena elaklah. Jangan pula kita sibuk nak bersalam dengan tu, insya-Allah tak ada kan ya. Okey. Okey, apakah adab-adab semasa mandi? Betul ke sebab kita sudah dikelilingi dengan dinding jadi boleh auratnya terbuka? Okey, yang ini tadi sama dengan yang kita sebut sudah. Uh, Adab ataupun aurat dengan diri sendiri. Kan ada hadis yang kata macam mana kalau kita mandi sendiri, ya kan? Maka Nabi sebut hendaklah engkau lebih malu dengan Allah. Jadi yang terbaik adalah pakai kain basahan. Ya, kalau tak pakai tak apa, tidak ada masalah ya, tidaklah sampai haram. Tidaklah haram ya. Dan kalau kita rasa macam yalah bilik air kan dah tertutup, dikelilingi dinding dan sebagainya kalau kita mandi ya. Jadi sebaiknya macam tu kita malu dengan Allah, kita malu dengan para malaikat. Jadi itu adab. Dia bukan hukum. Jadi harus nak mandi bogel boleh je, harus ya, bukan haram. Cuma daripada sudut adab, daripada sudut adab kita, kita sebaiknya kita pakai kain basahan ya. Alright. Okay, jadi boleh tak kita masuk ke bahagian solekkan pula? Okay, jadi kita nak menjadi muslimah yang bergaya. Walau bagaimanapun kita tetap menjaga adab-adab kita kan. Jadi tentang solekkan macam mana pula. Baik, apa kata kita tengok perhiasan ataupun solekkan di zaman Nabi. Ya, jadi sandaran kita ini adalah ada 3 perkara. Yang pertama, wanita yang nak bersolek itu tidak berlebih-lebihan. Sama ada daripada sudut israf. Israf ini maksudnya yang boleh mendatangkan pembaziran. Okay? Dan yang kedua, ikhtial ataupun berbangga-bangga dan megah. Jadi nombor 1, tidak berlebih-lebih. Jadi tidak berlebih-lebih tu ada 2 maksud. Ya? Kalau kita nak bersolek, jadi tidak membazir dan tidak sampai berbangga-bangga. Orang kata, bulu mata awak ni lentiknya. Sebab kita dah pakai maskara dengan yang bulu mata palsu tu kan. Jadi nampaklah pula lebih-lebih, lepas tu bermegah-megah kan. Jadi bila megah saja, dia kita kena berhati-hatilah balik. Okey. Yang kedua, sewaktu kita bersolek itu, aurat tetap kena tutup, ada batas-batas auratnya. Ya, okey. Dan yang ketiga, elak daripada tutup sebahagian dan buka sebahagian. Jadi maksudnya macam kadang-kadang kita pakai kain yang belah tu kan. Jadi tutup sebahagian, lepas tu buka pula yang sebahagian lain kan. Jadi macam kejap-kejap bila dia jalan tu macam almarhum Ustaz Ismail kamu sebut. Bila dia jalan tu time kain tu tutup, dia jadi halal. Bila dia berjalan dia buka nampak dia punya kain jadi haram. So bila dia jalan langkah dia halal haram, halal haram, halal haram. Kan dah bercampur dah tu. Okey, jadi halal haram pula. Alright. So situ ada satu peringatan lah untuk kita ya. Okey. Baik, Ustazah, adakah lebih baik tidak salam terus? Tahu salam dengan berlapik sarung dengan tangan macam TPM Wan Azizah dulu. Sebaik-baiknya tak bersalam langsung. Ya? Tidak bersalam langsung. Sebab tidak semua orang faham dia berlapik tangan. Tak semua orang faham. Okay. Kita tengok pula perhiasan dan solekan baginda Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi ada 7. Ada 7 perkara yang wanita-wanita zaman dulu dia menggunakannya sebagai alat solek. Yang pertama, pada pakaian itu sendiri. Ya, jadi pada pakaian sendiri cantik sudah. Itu pun satu perhiasan. Kemudian yang kedua adalah inai. Ya. Yang ketiga, cincin. Yang keempat, bedak dan juga warna pipi. Jadi warna pipi, warna yang kemerah-merahan, pinkish kan. Yang itu ada dah, sudah ada. Warna kuning sudah ada dah di zaman Nabi. Kemudian yang kelima, celak. Pemakaian celak adalah salah satu daripada perhiasan yang digunakan oleh kaum wanita zaman Nabi. Yang keenam, gelang ataupun kita panggil perhiasan emas, gelang, subang, rantai ya. Dan akhir sekali adalah pewarna tapak
tangan. Alright ya. So jadi ada 7 perhiasan yang sering diguna oleh kaum wanita di zaman Nabi. Saya ulang balik, pakaian yang cantik, inai, cincin, bedak pewarna pipi, kemudian celak yang kelima, 6 gelang, subang, rantai, yang ketujuh adalah pewarna tapak tangan. Cuma nak tanya, kalau di Qatar biasa tak ada pewarna tapak tangan ke? Pewarna tapak tangan tu ada ke? Macam mana rupanya ya? Kita pun tak tahu. Pernah nampak tak? Mungkin tak sama dengan henna tu. Tapi tak sama ni rasanya sebab dia inai lain. Henna lain, dia pewarna tapak tangan ada. Dan ada satu masa seorang sahabiah ni, dia berurusan dengan baginda Rasulullah SAW di balik tirai. Ya. Jadi dia pun menghulurkan something pada Nabi, bawah tirai itu dihulur. Bila dihulur macam tu, Nabi nampak tangan dia dan Nabi tegur, ini tangan lelaki ke tangan perempuan? Jadi bila disebut tangan perempuan, maka hiasilah tangan kau tu supaya nampak keperempuanannya. Masya Allah. Kan? Okey, jadi itu adalah perhiasan di mana wanita itu tidak salah untuk berhias, malah digalakkan untuk meningkatkan kewanitaannya. Cuma kita sekarang ni tengok macam terbalik. Yang lelaki yang nak jadi perempuan pula yang lebih-lebih berhiasnya. Masya Allah kan, berbanding dengan kita halus mulus, flawless kan, dia punya muka dia lagi flawless berbanding dengan kita. Okey. Oh, ada yang buka muka surat 233 ya. Sekejap ya, sebab saya dah summarize, jadi saya terlupa pula muka surat nanti. Sekejap saya tengok jap. Saya kira kejap tengok ya, 233 ya. 233. Pandailah mencari. Betul. Muka surat 233, solekan dan fashion, betul. Okey, 234, 238, nampak kan kat situ ada celak, inai, gelang, pewarna tapak tangan. Mari kita baca. Mengikut pandangan ulama, antaranya Syekh Mujahid, dia menjelaskan bahawa antara solekan lain bagi wanita yang dibenarkan syarak ialah ikhtidad. So ikhtidad ini adalah pewarna biasa digunakan pada wanita di tapak tangan ketika zaman Rasulullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan seorang wanita datang kepada Rasulullah untuk berbaiat kepadanya dalam keadaan tidak berikhtidad. Ya. Baginda tidak mahu membaiatnya melainkan setelah ia berikhtidad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, wangi-wangian lelaki adalah yang kuat baunya dan tiada warnanya. Jadi bauan, haruman, perfume untuk lelaki, bau dia kuat. Tapi warna kurang. Manakala bagi wanita pula yang nampak warnanya dan tiada baunya. Jadi itu perhiasan berbeza antara lelaki dengan perempuan. Sebab kita tahu lelaki ni dia punya bau dia tu mungkin lebih tajam, ya. Jadi sebaiknya dia bersihkan diri dia pakai wangi yang lebih tajam lah. Okey, kalau wanita ini dia elok pada warna macam tu, itu hiasan dia. Kecantikan dalam Islam ada 14 panduan keseluruhannya. Panduan yang pertama, dia mesti kena ikut syariat. Okey, panduan kecantikan dalam Islam apakah ikut syariat dia? Okey, sama ada pada pakaian, pada muka, tangannya, tapak tangan dia ke, tidak keterlaluan dan tidak mengikut style ataupun fashion jahiliyah. Kan sebab kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu bertabaruj dengan tabaruj orang-orang jahiliyah, ya. Jadi orang-orang jahiliyah yang dulu kita tidak boleh ikut. So basically kalau tabaruj jahiliyah adalah dia nak dipandang seksi. Dia punya solekan di mata, dia nak mata dia jadi seksi. Dia solekan di bibirnya, dia nak bibirnya jadi seksi. Solekan di pipinya, nampak nak jadi seksi. Dia semuanya ke arah menaikkan syahwat. Manakala orang Islam ini, dia bila bersolek itu untuk mengelakkan diri dia daripada pucat ataupun nampak berpenyakit. Kan jadi dia cuma nak menyerikan sahaja. Dia lain seri dengan nampak seksi lain kan. Okey. So itu yang pertama. Kena ikut syariat, kita nak nampak seri, nak nampak kemas, nak nampak bersih, nak nampak ada credibility dan juga wibawa. Selekeh sangat itu bukan juga cara Islam, ya. Okey, tapi kalau kita bersolek nak nampak seksi yang itu ada masalah, takut ikut terjebak dengan tabaruj jahiliyah.
Okey, Masya Allah. Dia tanya ni, Ustazah, apa pendapat Ustazah tentang bahan-bahan yang digunakan dalam barang-barang solekan? Betul. Ini yang penting sangat, barang-barang dalam solekan itu, sebahagian besar barang solekan di pasaran tidak ada label halal dan tidak tentu asal bahannya. Alright. So, barang-barang itu dia perlu ada dua syarat. Syarat yang pertama, dia mestilah halal. Okey, itu jelas. Yang kedua, dia tidak memudaratkan. Kadang-kadang dia halal tapi dia memudaratkan. Sebagai contoh, ada orang yang dia alah dengan inai. Tapi inai yang sekarang ni lah. Jadi bila dia buat dye rambut dia dengan inai, maka muka dia daripada kulit kepala dia sampai dia punya muka ni tumbuh bintik gatal. So kalau kat situ dia bukan haruslah, dia dah jadi hukumnya makruh. Tapi kalau dia boleh menjejaskan kesihatan dia, boleh jatuh haram. Ya, okey. So tengok konten dia terlebih dahulu. Dia halal satu hal, kemudian yang kedua tidak memudaratkan. Boleh tak saya tambah satu lagi? Wajib ni tambah satu lagi. Konten yang kita pakai itu, contohnya kalau kita dye rambut tadi itu, dia tidak menghalang air sewaktu kita bersuci. Ya, okey. Dia halal tapi dia halang air ke tak? Nah, kan contohnya kalau macam sisik ikan tu kan, saya pernah bagi contoh sisik ikan ke kita handy plus ke, kan dia ada dia punya gum dia kat situ kan yang lekat tu. Gum tu kalau kita cabut adalah setitik kat situ dia tak kena air. Bila setitik itu tak kena air, maka memang tidak merata air, tak sah wuduk kita. Begitu ya. Jadi kita perlu bersihkan dahulu, termasuk juga calitan pen kan. Kalau pen tu dah terkena kat kita, kita kena basuh dulu sebab dia akan menutup lapisan itu. Masya Allah, kalau kita perasan benda-benda ni semua, sebenarnya Allah nak suruh kita jaga kebersihan, ya, jaga buang benda-benda yang mencoreng dekat tubuh badan kita dan sebagainya. Okey ya, boleh dapat tu. Thank you for the question. Alright, so itu yang pertama, ikut syariat, itu adalah panduan kecantikan dalam Islam. Ya, nanti saya ingatkan kalau sahabat-sahabat semua tiba-tiba kan gelap aja ustazah ni kan. Tiba-tiba gelap kan, masjid pun hilang. Ada nampak muka saya atau suara saya je. Jangan ke mana-mana sebab itu tandanya dia blackout sekali lagi, tapi saya dah try guna hotspot ya. Okey. Baik. Kemudian yang kedua, pastikan bahawa segala yang kita pakai untuk kecantikan itu dia tidak langsung berhubung ataupun berpunca daripada perkara-perkara yang syirik. Okey, contoh orang pakai susuk. Ya, dia pakai susuk dengan jampi ke, dengan ada beberapa apa dia punya syarat-syarat ke kan, amalan ke kan. Jadi yang itu dah masuk amalan-amalan yang syirik dan amalan yang khurafat. Ya, kalau boleh, bukan kalau boleh, wajib ditinggalkan lah. Ya, okey. Baik, yang ketiga adalah kita punya kecantikan itu, panduan kecantikan, panduan perhiasan dan solekan itu tidak mengikut agama-agama lain. Tak ada ya. Contohnya ikut trend-trend, siapa tu yang dekat barat ke, yang dekat K-pop ke, kita tidak ikut trend tersebut. Dan ini termasuk juga kumpulan-kumpulan yang fasik. Ya, okey, so kita tidak ikut. Next, yang keempat, bagi perempuan yang berhias atau bersolek itu, dia tidak boleh serupa dengan lelaki. Ya, dan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun dia pakai seluar, contohnya seluarnya itu mesti nampak itu seluar perempuan, bukan seluar lelaki. Ya, okey. Jadi seluar biasa, kalau seluar perempuan kan dia kena baggy, agak besar sedikit kan. Okey, tidak menyerlahkan bentuk dia punya kaki dan sebagainya lah. Alright. Okey ya. Jadi next itu yang keempat, yang kelima, produk tu tadi yang kita dah terang. Produk itu mesti suci dan bersih. Yang paling elok ada pengesahan halal ya. Jadi kita tidak menggunakan produk-produk yang diragui. Jadi halal satu aspek lagi dia tidak memudaratkan, satu aspek lagi dia tidak menghalang daripada kita punya bersuci ya. Okey. Yang keenam, ada pengiktirafan memang selamat digunakan, khususnya daripada KKM ya, ataupun mana-mana persatuan
yang diiktiraf ya. Okey. So jadi dia kandungan dia itu bukan kandungan yang memudaratkan lah. Okey, kalau dia KKM lagi bagus. Baik, next adalah yang ketujuh, tidak menghalang air khusus untuk bersuci ataupun untuk kita mengangkat hadas ya. Okey, tidak ada najis di dalamnya. Alright, so next adalah yang ke-8, tidak mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ubah, of course yang itu sudah tentulah pembedahan plastik ke apa ke, itu bukan panduan kecantikan dalam Islam, malah dia jatuh haram. Okey. Next yang ke-9, perhiasan tersebut, solekan tersebut bukan bersifat kekal. Contoh kekal tatu. Okey. Dan yang ke-10, tidak over, tidak berlebih-lebihan sampai membazir, sampai orang tak kenal muka kita yang sebenar. Okey, kan ada kes kejadian seorang lelaki mengahwini wanita. Jadi wanita tu dia kenal macam itulah rupanya, dan keesokan paginya bila dia bangun dia terus ceraikan isteri dia sebab dia tengok yang isteri dia itu bukan isteri yang dia selalu nampak. Jadi dia ceraikan, rupanya dia aja. Okey. So dapat tu sahabat-sahabat? Dapat ya? Alright, kita teruskan yang ke-11, tidaklah riak berbangga-bangga ataupun bermegah-megah, kerana riak, bila ada riak adalah kalau aku pakai ini nanti orang akan pandang aku cantik, orang akan kata aku ni bagus, lagi-lagi lah kalau tengok macam nak seksi bagai kan. Jadi bila riak tu dia dah jadi masuk syirik ya. Syirik yang tersembunyi ya. Okey. Next yang ke-12, bukan kerana nak populariti ya. Okey, yang ke-13, tidak bertentang dengan fitrah, dan yang ke-14, mendapat izin wali ataupun suami ya, sebab wali dengan suami ini dia bertanggungjawab dengan maruah kita ni. Okey, jadi sebab tu kita kena minta izin dia. Kita pun cakap, bang saya nak warnakan rambut saya. Nanti dia tanya, warnakan rambut untuk apa? Dia tanya, saja suka-suka. Saya suka, tak payah. Bang saya nak warnakan rambut saya sebab saya nak lain lah daripada orang Yahudi. Sebab ada hadis Nabi kata kalau kita dah ada uban ni elok kita warnakan. Jangan jadi macam orang Yahudi, tidak warnakan nampaklah putih macam tu. Okey. So kalau macam tu suami kata baguslah. Kita pun bukannya nak ikut Yahudi sangat. Dia kata kan. Pergilah. Alright. So jadi kat situ dia dah bagi kan. So green light buat. Dan juga kita dapatkan green light bukan saja setakat mereka menjaga maruah kita, mereka juga berkewajipan untuk sponsor kita. Kan jadi bila kita nak bersolek itu dialah yang sponsor. Masya-Allah. Okey. Kita lihat pula tengok solekan muka. Solekan muka, solekan dalam Islam ni kan right, bulu kening dan bulu mata. Mencukur bulu kening atau bulu mata, hukum menipiskan atau mencukur bulu kening maupun bulu mata adalah haram kecuali atas dasar darurat. Contohnya diorang kena psoriasis, ada orang kena psoriasis sampai ke bahagian mata, bulu mata ni kan dah gugur dah dia punya ni. So sebelum tu baik dia cuba cukur jadi tidak mengganggu ataupun dia sakit kan. Jadi yang ini tuan-puan diharuskan sebab nak jaga dia punya kesihatan. Tapi kalau dia saja-saja dia nak membentuk kan, dia nipiskan kan, dia rasa macam geli dia punya bulu kening, dia pun cakap bulu kening dia macam ulat bulu lah dan sebagainya. Itu memang ada di dalam hadis jelas mafhumnya Rasulullah melaknat perempuan yang mencukur atau menipiskan bulu kening atau meminta supaya dicukurkan bulu kening. Ini riwayat Imam Bukhari dan juga Abu Daud ya. Okey. Kemudian yang kedua, hukum mengenakan celak, eyeliner, eyeshadow dan maskara yang menghitamkan atau menebalkan kening mahupun bulu mata dengan celak atau eyeliner yang berwarna hitam adalah sunat mengikut pandangan sebahagian ulama ya. Namun solekan tersebut haruslah pada kadar yang biasa ataupun minimum pada kacamata Islam. Dia tidak melampau-lampau. So kalau kita nak solek mata tu
boleh, dibenarkan. Riwayat Abu Daud dan Hakim, hadis Ibnu Abbas menjelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik celak mata bagi kamu ialah yang berwarna hitam. Ia mengelokkan pandangan dan menumbuhkan rambut ataupun bulu kening. Adapun masalah berkaitan eyeshadow, maskara, hukum penggunaannya adalah harus. Namun antara kriteria yang perlu diberi perhatian ialah pemakaian eyeshadow dan maskara yang tidak berlebihan. Nombor 1, tak berlebihan kan? Israf tu tadi tak ada. Lepas tu yang kedua, bukan bertujuan untuk menunjuk-nunjuk ikhtial. Termasuk ikhtial menunjuk-nunjuk ni dia menipu orang lah kan, menipu orang. Dan bahan yang digunakan adalah daripada bahan yang suci, iaitu tidak kalis air. Kalau kalis air pun dia kena tahu mesti buang untuk waktu dia bersuci tu nanti. Warnanya juga tidak keterlaluan dan bukan atas jalan perhiasan-perhiasan yang kekal. Okey. So ini satu part di mana tuan-tuan perempuan kan kalau diorang sekarang ni dia ada tanam bulu kening kan. Saya pun tak ingat istilah dia apa benda tu. Dia tanam bulu kening tu kan dah gelap dah pula. Okey, jadi bila dia tanam bulu kening maka yang itu dihukumkan haram tuan-puan ya, sebab dia tanam. Jadi di sini maksudnya dia sudah berlebih-lebihan ataupun dia membazir. Okey, masing-masing dengar tak saya? Oh, thank you Hani Hanana. Eyelash extension, yes, that's right. Jadi dia sudut extension itu sebab dia ada ditanam, dilekatkan kan. Macam itulah. Saya pun tak pasti proses dia macam mana. Tapi lebih kurang macam itulah. Okey. Baik. Bagaimana pula bulu kening dan bulu mata palsu? Ni dah masuk lah tu eyelash extension. Okey, penggunaan bulu mata palsu atau bulu kening palsu atas tujuan kecantikan semata-mata adalah haram. Habis macam mana nak jadikan harus? Tujuan dia kena tengok. Kalau disebabkan dia kurang bulu mata dia, menyebabkan mata dia selalu dimasuki abuk ya dan boleh membahayakan penglihatan dia, maka harus. Nampak. Jadi hukum dalam Islam ni dia berbeza tengok keperluan dan keadaan seseorang. Okey. Jadi contoh lain, kalau dia nak pakai bulu kening dan bulu mata palsu, apa lagi yang boleh mengharuskan? Sebab dia punya bulu kening tak ada kan? Contohnya dia terbakar bulu kening dia atau bulu mata dia yang asal terbakar atau mengalami kemalangan seumpamanya sehingga dia tidak dapat benefit daripada bulu mata itu, maka hukumnya adalah harus. Okey? So jelas ya? Alright. So sama juga Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya dan meminta rambutnya disambung. Jadi ini dikiaskan kepada bulu mata tambahan tu tadi. Okey, macam mana pula kanta lekap? Sekarang ni kan kanta lekap berwarna-warni gitu kan. Dia nak pergi ke Laut Mediterranean, dia tukar kepada kanta lekap warna biru supaya warna dia sama, match dengan laut kan. Dia nak pergi ke hutan-hutan tukar pula warna hijau supaya sama, match kan. Dia nak pakai baju ini warna merah, tukar pula kanta lekap warna merah. Okey, apa pula dia punya hukum dia, okey. Jadi hasil kajian dia mendapati muka surat 250 siapa yang ada buku, okey. Mendapati bahawa trend memakai cermin mata kini telah bertukar kepada kanta lekap dan kanta ini biasanya diletakkan pada dalam bahagian mata ini. Jadi dia jadilah satu produk yang sangat penting. Apakah pandangan Islam ya? Jadi umumnya ada tujuan, ada dua tujuan lah kenapa orang memakai kanta lekap. Pertama tujuan perubatan, yang kedua tujuan perhiasan. Okey. Baik, satu lagi tujuan lakonan. Jadi lakonan tu perhiasan lah kan. Alright. So kanta lekap yang berwarna, sebahagian ulama seperti Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin, Syekh Dr. Ahmad Al-Hija Al-Kurdi, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, dia telah memfatwakan haram memakai kanta lekap yang berlainan daripada warna asal mata kerana di situ terdapat unsur mengubah ciptaan Allah. Ia adalah penipuan
dia adalah pemalsuan serta ingin meniru gaya perbuatan orang-orang yang fasik dan orang-orang kafir. Penggunaan kanta lekap berwarna bagi wanita menjadi lebih berbahaya kerana ia boleh mendatangkan fitnah. Itu sebahagian ulama kata kerana tujuan perhiasan tu tadi. Kalau tujuan perubatan, hukumnya harus selagi tidak memudaratkan. Perubatan tak ada masalah. Tapi kalau masuk bab perhiasan ini, di situ ada pendetailan dia. Baik, itu tadi kata apa? Sebahagian ulama yang saya sebutkan, dia kata haram. Sebahagian ulama menurut fatwa Jabatan Mufti Negeri Perlis. Tadi Kedah kan? Yang ni sekarang Perlis pula kita dengar. Dia menetapkan sebaliknya. Apakah ketetapan dia? Adalah dibenarkan untuk memakai kanta lekap berwarna seperti yang diterangkan di atas kerana ia tidak dianggap menipu si pelihat kerana dianalogikan dengan memakai hiasan luaran yang dibenarkan. Memakai kanta lekap berwarna tidak bererti mengubah ciptaan Allah kerana dia mengikut analogi mewarnakan rambut sebab dia boleh ditanggalkan kan, dia tidaklah mengubah. Okey, jadi di situ ada dua pandangan lah. Alright. Okey. Okay, jadi dikiaskan dengan rambut tadi. Jadi oleh demikian kanta lekap berwarna tidak berada dalam kategori hiasan haram. Itu siapa yang sebut tadi? Mufti Perlis. Ya, okey. Jadi berdasarkan dua pendapat yang berbeza ini, maka jalan penyelesaian. Okey, jadi Mufti Perlis kata boleh. Yang kata ulama-ulama dunia ni kata tak boleh pula. Kan macam mana tu? Maka penyelesaian yang disyorkan adalah menjauhi perbuatan-perbuatan yang masih dianggap syubhah. Jadi tadi syubhah lah boleh jadi haram. Kan maksud syubhah ni boleh jadi haram, boleh jadi halal. Okey, jadi kalau kita nak menuju kepada wara', maksudnya tunduk hati kita, patuh kepada Allah, kita takut kita berbuat halal, maka tinggalkan perkara-perkara syubhah. Ya. Okey. Seterusnya adalah bulu kening dan bulu mata. Hukum asal mencabut bulu pada bahagian muka adalah haram. Dan dia bertepatan dengan hadis yang saya bacakan tadi bahawa wanita yang minta dicukur, dinipiskan ke apa semua adalah dilaknat. Ya. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allah melaknat wanita-wanita yang mencabut bulu kening atau bulu pada muka, ya, atau yang meminta dicabutkan bulu pada mukanya, al-mutanammisah, dan orang yang mengasah gigi untuk kecantikan yang mana mereka semua telah menukar ciptaan Allah. So larangan tersebut adalah kerana pada kebiasaannya wanita secara semula jadi mempunyai kulit muka yang bersih, licin. Ya. Namun sekiranya terdapat bulu-bulu yang tumbuh yang agak lebat, ya, okey, menampak macam lelaki lah pula, kan? Dia ada misai, mungkin dia ada janggut, kan? Mungkin hormon lelaki dia banyak, maka itu memalukan dia. Maka bila dia nak menghilangkan bulu-bulu tersebut, hukumnya adalah harus. Kan? Jadi ini bagi kaum wanita yang dia ada masalah, nampak feature dia itu macam yalah ada misai, kan? Jadi bila dia tanggalkan, hukumnya harus. Okey. Dan hukum harus ini juga bergantung kepada rawatan yang diberikan. Sekiranya ditanggalkan itu, kadang yang tanggalkan tu boleh memudaratkan, maka di situ dia boleh jadi makruh, dan kalau dibuang terus boleh memudaratkan dia pula, maka dia boleh jadi haram. Ya. Okey, so kalau mudarat aja dia tukar dah hukum, macam tu dia mudah. Ya. Alat solek tu dia tiga benda ni, dia halang kita daripada bersuci, kemudian dia boleh memudaratkan kita, kandungan dia ada bernajis. Dia memang jadi haram atau jadi elakkan. Ya, okay. Next adalah gincu bibir. Gincu bibir ini adalah perhiasan yang dibenarkan dalam Islam. Cuma sekali lagi kita kena tahu tiga benda tu tadi. Tidak memudaratkan, bahan dia itu adalah halal, dan kemudian dia itu tidak menutup daripada air, menghalang daripada air. Cumanya kalau warna tersebut warna yang seksi, itu dah jadi tabaruj jahiliyah lah pula. Jadi jangan warna yang seksi. Okey, bagaimana dengan yang pakai braces? Betul. Yang pakai braces sekiranya tujuan dia kecantikan semata-mata, boleh ada ulama yang mengatakan haram. Sebab dia kan
mengasah gigi kan, yang kita ambil kiasan yang mengasah gigi tu. Kalau semata-mata kerana kecantikan haram. So tengok balik kalau itu memang berdasarkan kerana perubatan kesihatan gigi, struktur gigi agar baik dan sebagainya, maka harus. Dia punya garisan dia sikit aja. Kalau untuk kesihatan dia jadi harus. Kalau untuk cantik-cantik je jadi haram. Jadi dia tidak ada istilah untuk cantik-cantik sajalah dalam Islam. So basically kalau yang pakai braces, sebab anak saya pun pakai braces tapi saya jumpa dengan 2 doktor. Satu doktor kata kena ustazah, kena tukarlah. Sebab dia punya gigi yang bahagian depan tu, sebab dia punya macam rahang dia kecil. Jadi dia punya gigi dia tu macam terhimpit. So gigi yang bahagian depan ni dia masih muda lagi, yang kecil ni dia macam ke depan. Gitu. Jadi terpaksa cabut 2 gigi geraham itu untuk diratakan balik supaya tidak susah. Dia dah ke depan dah jadi witch lah pula kan. Jadi itu rawatan gigi. Mari kita tengok rawatan gigi ni. Okey, mazhab Syafi'i berpendapat bahawa semua rawatan kecantikan yang berbentuk pengubahan kekal dan berat adalah haram. Itu yang saya sebut tadi. Sebab rawatan tu apa? Untuk cantik. Cantik aja dia jadi haram. Itu mazhab Syafi'i. Namun ia harus sekiranya dilakukan atas tujuan perubatan. Antara ulama yang berpandangan sebegini adalah Ibnu Hajar dan juga Imam Nawawi. Rasulullah melaknat perempuan yang mengikir gigi atau meminta supaya dikikirkan giginya. Okey, gigi palsu. Penggunaan gigi palsu adalah harus sebab dia adalah keperluan dalam kehidupan. Ni pendakap gigi. Sebahagian ulama mengharamkan rawatan pendakap gigi, braces ni, kerana ia bertujuan kecantikan. Adapun sekiranya pendakap gigi tersebut adalah tujuan rawatan seperti membaiki gigi yang bengkok ataupun mana-mana gigi disebabkan kemalangan, maka hukumnya adalah harus. Kajian pakar menyifatkan bahawa rawatan susunan gigi melalui kaedah pendakap gigi adalah lebih kepada bertujuan untuk membetulkan kedudukan gigi serta merawatnya. So kalau macam tu, haruslah. Okey. Jadi ia tidak melibatkan pengubahan ciptaan Allah yang terlarang. So kalau kita tanya doktor kenapa doktor bagi dakap gigi? Kena susun lah. Sebab kalau tak susun dengan betul nanti dia nak chew-nya pun salah. Dan gigi ni kalau dia tidak disusun maka dia akan merosakkan antara satu sama lain. So kalau memang ada huraian penjelasan macam tu je daripada doktor pasal gigi kita lah kan, memang eloklah buat. Tapi kalau doktor kata gigi awak cantik ni, Allah nak pakai braces juga, yang itu yang masalah lah tu. Okey. Menurut Syekh Faizal Al-Maulawi, naib pengerusi Majlis Fatwa Eropah, dia menyatakan bahawa pendakap gigi bagi tujuan kesihatan adalah dibenarkan menurut syarak, bahkan ia juga diperlukan. Sebab untuk cover kecacatan pada gigi. Jadi hukumnya adalah harus. Macam mana dengan tooth implant? So, tooth implant lagilah boleh. Sebab sebenarnya dia akan membantu penghadaman, proses penghadaman. Bila gigi kita hilang, jadi kita punya kunyahan kepada makanan, penghadaman makanan itu mungkin boleh merosakkan proses penghadaman di perut ataupun memudaratkan perut kita tu. Jadi dengan tooth implant dia macam tanam gigi kan. Jadi memang perlu. Tapi kalau niat dia memang kerana nak cantik, dia jadi tak boleh dah. Tapi kalau niat dia untuk digest betul, dia okey. So betulkan saja dia punya landasan daripada cantik tu kepada kesihatan. Dan kesihatan tu kena jelas untuk apa. Bukan kata, saya buat ini sebenarnya nak cantik tau. Tukar, sebenarnya nak sihat. Kan? Dia pun tak faham kesihatan pasal apa. Yang tu tak boleh. Baik, hiasan tangan. Boleh tak minta maaf tadi sebab dia off. Jadi saya nak sambung sikit ya. Okey. Tadi off jadi dekat sikit masa. Hiasan tangan. Okey, apakah hukum menyimpan kuku? Okey. So jadi tabiat menyimpan kuku yang panjang dia dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Memotongnya itu dipuji dan digalakkan dalam Islam. Jadi fitrah kita ada 5. Berkhitan, nombor 1, buang bulu di sekitar kemaluan, bersihkan.
cabut bulu ketiak, mengerat kuku, gunting misai ataupun trim misai. Ya, okey. So itu 5 merupakan fitrah manusia yang dijadikan sebagai galakan kepada kita umat Islam. Jadi wanita tidak digalakkan bagi wanita untuk menyimpan kuku panjang. Jadi kalau dia seeloknya dia ni kena bersihkanlah sebab lagi dia nak menyediakan makanan, nak buat kerja dan sebagainya. Jadi tidak digalakkan untuk menyimpan kuku. Macam mana pula mewarnakan kuku? Dengan Q-Tex sebagai contohnya kan. Okey, sekarang ni macam-macam ni dia ada dia punya tekstur yang dia boleh tanggalkan ya. Okey. Kebanyakan ulama menyatakan makruh. Okey, hukum dia makruh dan boleh bawa kepada haram sekiranya mewarnakan kuku tersebut atas dasar kecantikan semata-mata. Tapi kalau kuku dia itu macam agak rosak kan, jadi dia macam maklumlah dah tua ni, jadi dia macam berkedut-kedut, berkerepot, jadi dia warnakan. Takut orang tengok kuku dia, takut sebab kuku dia tu macam ada rosak sikit. Jadi dia warnakan dengan inai ataupun dia inai lah lagi bagus kan, inai senang. Dia inai itu tak apa. Tapi kalau dia dengan tujuan kecantikan sahaja, lepas tu dengan bahan yang tidak suci ataupun kalis air menyebabkan hadas tidak terangkat, haram hukumnya. Dan biasanya orang pakai Q-Tex, kalau dia mati, kita tak boleh nak buang sebab dia dah terus macam menyerap masuk ke dalam kulit kita. Okey. Jadi itu yang saya dengar daripada orang-orang ataupun insan-insan yang biasa memandikan jenazah lah. Okey. Baik, kemudian inai bercorak. Ya, hukum memakai inai yang sederhana sunat. Ya. Jadi pemakaian inai itu dia boleh merawat kuku lagi dan tidak menghalang air sampai ke kulit. So baguslah tu kan, sunat. Ya. Okey, tapi perlu diingatkan hukum inai, makai inai itu boleh jadi haram bila dia datang fitnah seandainya dia pakai secara berlebih-lebihan, ukiran dia itu keterlaluan. Yang ini dipetik daripada Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia. Dia kata hukum pemakaian inai bercorak mengikut syarak. Mereka memutuskan pemakaian inai pada kedua-dua tangan dan kaki adalah diharuskan bagi wanita sama ada yang telah berkahwin ataupun belum selagi tidak menimbulkan fitnah. Walau bagaimanapun, kadar pemakaian inai pada kedua-duanya itu adalah terhad sehingga pergelangan tangan dan buku lali sahaja. Manakala warna yang digunakan pula tidak bersifat kekal seperti tatu dan mengandungi sebarang unsur yang meragukan. Jadi kalau ada unsur-unsur yang meragukan, tak boleh. Kalau dia pakai inai, dia buat corak macam tatu, tak boleh. Ya, okey. Baik, kalau pemakaian inai pada kedua-dua tangan dan kaki bagi lelaki adalah tidak diharuskan kecuali pada sebilangan jari bagi pengantin semasa majlis perkahwinan atau tujuan-tujuan perubatan. So kenapa pengantin lelaki pakai inai? Boleh. Sebab satu kerana dia nak tunjukkan dialah pengantin itu kan. Kan tak pasal tengok dia punya pengapit lah pula yang lebih daripada pengantin kan. Okey Okey, jadi seterusnya kalau untuk tujuan perubatan juga dibolehkan bagi kaum lelaki. Okey, jadi hukum bertatu itu confirm Muzakarah telah memutuskan bahawa bertatu, pembuat tatu dan orang yang minta dibuat tatu adalah haram. So yang itu memang jelas. Cincin pula. Jadi cincin ini harus bagi wanita kerana ia jatuh di bawah perhiasan daripada apa-apa ataupun bahagian-bahagian yang boleh dilihat. Okey. Macam mana pula dengan hiasan kaki? Gelang berloceng. Okey, kata memakai gelang berloceng sama ada di kaki atau di pergelangan tangan adalah haram. Kerincing, 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 kerincing. Macam tu kan. Jadi hukumnya haram. Sebab apa? Dia ada bunyi yang boleh menarik perhatian. Okey. So kalau macam tu kita kena jagalah. Sebab dia asal usul yang bunyi kerincing ni adalah memang digunakan untuk tarian-tarian yang tertentu untuk meningkatkan
kegairahan ataupun syahwat seseorang, ya. Okey. Kemudian kasut bertumit tinggi hukumnya harus. Jadi bila dia berjalan dia mengeluarkan bunyi yang tinggi sampai menarik perhatian dan minat orang lain. Yang ini dia kena berhati-hatilah supaya tak sampai macam tu. Jadi eloknya dia buat ambil cari pelapik kan dia punya tumit tu kan, yang bahagian bawah tu yang dia punya tapak kasut dia tu kan. Jadi dia cuba lapik lah dengan ni, insyaAllah. Ya, jadi asalnya hukum dia adalah harus. Right, perkara yang menghentakkan kaki sampai bunyi tak-tuk itu dia boleh, dia dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey. Next, memang kasut tumit tinggi tu walaupun dia harus tapi dia tidak sihat lah. Hiasan telinga, okey, itu hukumnya adalah sunat. Fashion rambut, itu pun fashion rambut untuk suami mahram saja boleh. Rambut palsu itu tidak dibenarkan, ya. Walau bagaimanapun seandainya seorang wanita itu botak, harus hukumnya. Macam contohnya dia sakit kanser kan, okey, yang itu adalah harus. Jadi dia dikhususkan pula kalau pada wanita isteri itu dia nak pakai rambut palsu, dia khusus untuk suami dan kemudian dengan kemahuan suami, macam tu. Alright, ya. Tapi ada syarat lah pula nak pakai rambut palsu ini. Pertama, rambut itu bukan rambut manusia, dan dia bukan juga daripada bulu binatang yang najis, ya. Okey, lepas tu mewarnakan rambut. Boleh tengok tak mewarnakan rambut sikit? Mewarnakan rambut ini dia ada hukumnya sunat. Mewarnakan rambut kerana uban dengan apa-apa selain daripada warna hitam. Nombor 1. Harus hukum mewarnakan rambut. Okey, mewarnakan rambut dengan warna hitam untuk tujuan jihad. Yang ini memang berlakulah bagi kaum lelaki. Dia warnakan dengan warna hitam untuk tujuan jihad, berperang, nampak dia sasa kan. Kalau kita sekarang ni mungkin dia menjadi duta, tak nampaklah orang kata duta ni dah tua bangka lah, dia kata gitu kan. Jadi itu kepimpinan supaya orang trust. Jadi ini boleh jadi harus hukumnya, ya. Okey, mewarnakan rambut bagi isteri dengan warna hitam untuk tujuan berhias bagi suami. Ini pun diharuskan juga. Makruh, bila makruh, mewarnakan rambut supaya kelihatan seperti orang yang saleh. Okey. Memutihkan rambut dengan apa jua bahan bagi tujuan untuk kelihatan tua atau nampak dia lebih matang, ya. Haram. Apa haramnya? Mewarnakan rambut dengan warna hitam kecuali sebagaimana yang dinyatakan sebelum-sebelum tadi dengan jihad ataupun isteri kerana suami, ya. Kemudian mewarnakan rambut hingga menyerupai perlakuan orang yang bukan Islam. Diikut pula orang-orang yang bukan Islam. So, setakat itu sahaja sahabat-sahabat yang dikasihi, dah sampai 3:45. Okey, hampir. Okey, macam mana kalau kita pakai rambut palsu untuk suka-suka bila gather dengan kawan-kawan perempuan? Contohnya dalam parti yang hanya ada perempuan saja dalam bilik dewan tertutup. Kalau yang ini memang kita dah tahu. Okey, masing-masing pakai rambut palsu kan sebagainya, bukan tujuan untuk menipu kawan kita, yang itu harus. Jadi macam gather nak tengok muka lain dan sebagainya kan, yang itu hukum dia harus dan sesama perempuan sahaja. Okey, ya. Boleh dibenarkan. Baik, okey, ada soalan lain? Kita ada 2 minit lagi. Terima kasih, alhamdulillah banyak soalan-soalan ni, bagusnya. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, Waalaikumsalam. Ya, saya. Saya pernah dengar ada ustaz kata kalau nak pakai inai tu boleh dekat kuku je, sebab kalau yang duda-duda art tu yang macam dia orang lukis bunga-bunga semua tu dekat atas tapak tangan tu semua tak boleh, sebab dia cakap tu macam dah ikut budaya lain. So macam sebenarnya macam mana tu Ustazah? Sebab sekarang kan ramai bila kahwin kan dia orang buat doodle art semua tu kan. Boleh tak sebenarnya? Boleh, sebab tadi kita baca itu dia adalah fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Okey, cuma dia tu memang bukan budaya Melayu, tapi dia still budaya Islam. Macam orang Pakistan kan, dia pun budaya-budaya Islam ni. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Dia yang keluarkan. Dia kata pemakaian inai ini pada dua-dua tangan dengan kaki itu, dia punya had dia sehingga pergelangan tangan. Bukan kuku je. Dia boleh sehingga pergelangan tangan. Dekat situ dia tulis. Dan juga kalau kaki dia boleh sampai buku lali je. Jangan sampai ke sini. Kalau sampai ke sini dah jadi tatu lah pula. Kan? Okey, sama juga dengan yang ni. Okey. Okey, faham ya?
Jadi ini Faham memang ada dah fatwa petikan dia, mungkin Ustaz tak perasan, jadi boleh bagi tahu dekat dia muka surat 259 dan 260. Okey. Okey, terima Baik, kasih. cucuk vitamin kat muka tu boleh ke Ustazah untuk naikkan? Okey. Seandainya dia pakai itu bertujuan untuk kesihatan. Vitamin C ni, kalau vitamin C je, bila vitamin C untuk kesihatan ya. Jadi itu diharuskan. Tapi kalau hanya semata-mata untuk cantik, nampak untuk melawan apa orang kata tu anti-aging kan. Jadi memang nampak sangatlah tak nak tua ke apa ke kan. Jadi yang itu boleh jatuh haram, tapi saya tak berani nak kata haram sebab di sana mungkin ada keperluan bagi isteri-isteri yang suaminya dia suka isteri dia itu berpenampilan muda. Begitu. Jadi kalau suami cakap, awak kerutnya, kerut sangat tu, awak selalu marah ni kan. Macam mana nak hilangkan ya? Kita tahulah tu dia kin lah, tu dia bagi. Kan, tapi kalau kita buat itu because of kita punya husband. Lepas tu you all pun selalulah, kita pun selalu pakai tutup kononnya kan. Right, siapa-siapa yang pakai tutup tu baguslah, untunglah. Jadi maksudnya bila dia pakai tu memang just for the sake of the husband. Tapi kalau dia buat rawatan tersebut untuk memang kecantikan dia, untuk dia punya kerjaya, untuk dia punya like modeling dan sebagainya, takut jatuh haram. Jadi sebab dia cari makan dengan kecantikan dia itu. Ya, okey. Boleh? Saya tengok sini rasanya macam tidak ada lagi sebab ini yang benda baru ni. Suntikan-suntikan ni kan, botox. So kalau ada botox, sekejap macam ada botox ni. Di sini. Suntikan botox. Kalau ada siapa-siapa yang jumpa boleh bagi tahu saya muka surat berapa. Suntikan botox ni. Setakat ni saya tak jumpa lagi. Okey. Jadi itulah dia punya asas dia. Andai kata kalau kita ambil because of hanya tujuan cantik semata-mata ataupun takut tua, dia boleh jatuh haram. Okey. Jadi dalam konteks rawatan kosmetik suntikan botox ini, ulama tafsir kan hukum suntikan botox adalah haram. Sesiapa yang mengambil suntikan tersebut atas dasar kecantikan semata-mata adalah berdosa serta dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Botox atas tujuan kecantikan juga dikategorikan oleh ulama sebagai mengubah ciptaan Allah yang diharamkan. Itu pasal botox lah. And in fact ada juga beberapa pandangan daripada jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan pasal botox ini. Dia telah memutuskan, dia kata botox ini mengandungi bahan-bahan yang meragukan. Tapi kalau tadi jenis vitamin kan, vitamin tu tengok tadi, kalau kerana kecantikan semata-mata boleh jatuh haram. Tapi kalau kerana kesihatan dia boleh jadi harus. Kalau kerana suami, yang haram itu tadi boleh jadi harus juga. Tapi not botox. Sebab botox yang pertama haram because of the content. Yang ni saya sebut pasal vitamin. Ya, okey. Kemudian yang kedua, dia dimanipulasikan untuk tujuan penipuan. Jadi tengok umur berapa tahun? 70 tahun. Oh yo, muka macam 50 tahun. Kan penipuan. Okey. Kemudian yang ketiga adalah jadi berdasarkan penemuan-penemuan itu dia dijadikan dia dihukumkan sebagai haram. Okey, tengok nombor 4. Walau bagaimanapun untuk tujuan perubatan. Contohnya dia ada kemalangan, lepas tu ada kebakaran ke apa ke yang dia perlukan untuk suntikan botox sampai tak nampak hodoh sangat dia punya muka dan rupa itu, maka hukumnya boleh jadi haruslah pula. Tapi perlu dilakukan oleh pakar-pakar yang bertauliah. Jangan main tengok je ada botox terus dapatkan saja tepi-tepi jalan gitu kan. Jadi oleh demikian hukum menggunakan suntikan botox adalah haram, menjadi kewajipan kepada semua wanita untuk menghindari amalan ini. So tukarlah kalau cucuk vitamin kat muka tu kan, untuk apa tujuannya? Kalau kecantikan semata-mata boleh jadi haram.
Ya, tapi bukan not because of the kandungan, tapi because of the sebab dia. Bagaimana dengan kerinting rambut? Kerinting rambut yang ini harus hukumnya sebab dia tidak mengubah apa yang Allah telah tentukan. Dia ada yang kerinting rambut nak luruskan rambut kan. Jadi yang ini tidak, kerana dia akan kembali balik kepada asal, dia bersifat sementara. Dan lebih-lebih lagi kalau yang itu menimbulkan rasa kecantikan kepada suami. So basically perempuan ini dia kalau dia berhias ke apa ke untuk suami, kat situ sebab dia ada pahala dia yang lebih lah. Kan untuk keringanan, untuk ketenangan dia dekat rumah. Okey, yang itu baik untuk wanita. Jadi Salah bagaimana dengan satu lagi soalan saya ada satu lagi. Saya masih confused dengan warna rambut hitam tu sebenarnya. Boleh ke tak untuk lelaki dan perempuan? Okey, warna rambut hitam boleh pada dua tempat. Pertama, kalau bagi wanita dia dah beruban, suami dia minta dia warnakan hitam. Itu atas permintaan suami. Suami tengok dia dah macam takutlah macam nenek aku lah pula dia kata gitu kan. Jadi tak boleh ke warnakan hitam ke kan. Okey. So harus hukumnya seandainya itu permintaan suami. Ya, okey, itu pertama. Memang nampak suami macam tu. Perlu, dia perlukan. Bukan kita yang minta ya. Yang minta adalah suami. Okey, satu. Yang kedua, harus hukumnya apabila seorang lelaki itu dia dah rambut putih dan dia terpaksa melibatkan dalam satu bidang. Kalau ikut dia punya hadisnya itu adalah dia terlibat dengan peperangan ataupun jihad, di mana dengan bila dia menginai hitamkan itu, orang pihak musuh akan tengok, wow, tentera-tentera Islam ini semua gagah-gagah, muda-muda belaka. So waktu itu pernah memang Nabi mengarahkan para sahabat yang rambutnya putih supaya menginai hitam, but for the sake of apa, jihad itu tadi. Dua tu je yang boleh. So seandainya kalau suami kita kata okey, rambut awak putih sangatlah, tak boleh dye ke? Okey, kalau dia tak sebut warna hitam, tolong pilih warna yang seperti brown ataupun dark red. Dark red, jangan warna merah lah pula. Merah, ya Allah, takut pula kita dah jadi oren kan. Okey, jadi pilih yang dark. Kalau suami minta kita colourkan hitam, dia jatuh harus ke wajib? Kalau suami suruh suami suruh kita. Kalau dia suruh, dia memang nak kita colourkan warna hitam, tak kisahlah warna apa pun, dia jadi wajib ke harus? Harus je. Kalau kita tak buat tak apalah ya. Tak apa, kalau kita boleh pujuk dia. Alah bang, saya nak warna dark red lah, nak dark red kan. Bang kalau warna dark red macam mana? Gitu. Okey, terima kasih. So kalau macam kita sendiri yang nak buat, so kita kena pilih warna selain pada hitam lah. Ustazah kan? Yes, betul. Saya That's faham. right. Lepas tu satu lagi, kalau lelaki dia colourkan hitam untuk pergi kerja, tak boleh lah maknanya. Yang itu tak boleh. itu bukan jihad. Tak boleh kan? Sebab profession tak boleh lah kan? Betul, okay, Ustazah, saya faham. Okey, terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum. Sama-sama banyak. Okey. So alhamdulillah lagi 5 minit saja pukul 4. Saya rasa setakat itu saja. Terima kasih atas soalan-soalan dan mudah-mudahan perbincangan kita ini diberi rahmat oleh Allah dan Allah memberikan hidayah dan petunjuknya untuk kita sentiasa taat kepada Allah. So kita tutup dengan suratul As dan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jaga diri, jaga kesihatan. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Selamat meneruskan ibadah dalam bulan Syaban dan juga warm up untuk Ramadan kita. Sekian.